penulis Belanjawan 2021 tidak faham ekonomi. Sejujurnya jika kita mengkaji laporan belanjawan ini dengan teliti, ia tidak mencapai matlamat kerajaan melepaskan peluang terbaik untuk berani membantu rakyat, kata pakar ekonomi Dr. Muhammad Abdul Khalid. Beliau mengkritik peruntukan kepada Kementerian Kesihatan KKM yang naik hanya 4% sedangkan kita menghadapi krisis kesihatan terburuk yang pernah dialami Malaysia. Katanya peruntukan kepada keluarga yang terkesan terutamanya golongan B40, pekerja sendiri dan juga M40 tidak mencukupi. Beliau tidak setuju rakyat yang sudah tersepit terpaksa menggunakan wang simpanan mereka di kumpulan wang simpanan pekerja KWSP kerana simpanan tersebut adalah untuk usia tua. Sebenarnya kerajaan boleh memberi bantuan bulanan tunai untuk sekurang-kurangnya 6 bulan berikutnya untuk semua keluarga B40 dan isi rumah M40. Sekurang-kurangnya ia dapat menampung perbelanjaan makanan untuk anak-anak mereka, katanya. Di samping itu, Makcik Kiah dan kumpulan sepertinya seramai 2.4 juta orang sudah dilupakan, walaupun golongan ini antara yang paling terkesan dengan wabak COVID-19. Sehubungan itu, beliau menyarankan moratorium pinjaman yang hanya untuk B40 harus juga merangkumi golongan M40. Sekurang-kurangnya diberikan moratorium automatik untuk pinjaman perumahan di bawah pinjaman RM500,000. Sehingga beliau merujuk kepada laporan kehilangan pekerjaan per keso pada bulan Ogos 2020. Sektor yang paling tinggi mengalami kehilangan pekerjaan adalah industri perkilangan iaitu 24% berbanding sektor penginapan, makanan dan minuman 15% dan perdagangan borong seteruncit 14%. Malangnya kerajaan hanya membantu bidang pelancongan dan peruncitan. Ekonomi negara bergantung kepada rakyat untuk berbelanja dan jika ramai yang tiada pekerjaan, bagaimana ekonomi dapat berkembang dan bagaimana kerajaan akan mendapat hasil cukai jika banyak syarikat yang gulung tikar? Soalnya, untuk mengatasi masalah ini, subsidi upah, kata Muhammad, harus dipanjangkan selama 6 bulan dan secara automatik merangkumi syarikat yang berpendapatan bawah RM50 juta setahun. Moratorium pinjaman untuk firma mesti diteruskan. Bukannya syarikat dapat duit buta dan tidak perlu membayar balik kerana mereka mesti membayar balik. Cuma tempohnya dipanjangkan sedikit, tegasnya. Beliau melihat kerajaan hilang fokus kerana memberi peruntukan kepada benda yang tidak berfaedah kepada negara dan rakyat, iaitu unit propaganda, Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia yang akan menerima lebih RM81.5 juta. Jasa mendapat lebih banyak daripada bantuan untuk sektor pelancongan, walaupun pelancongan merupakan penyumbang utama pekerjaan dan ekonomi rakyat tempatan. Hanya RM50 juta diberikan untuk kerja-kerja penyelenggaraan dan baik pulih kemudahan pelancongan, ujarnya. Muhammad juga mengkritik program perkembangan kanak-kanak di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang hanya mendapat RM9 juta, iaitu kira-kira hanya 1/10 daripada peruntukan jasa. Malah yang paling menyedihkan, peruntukan untuk membaiki sekolah-sekolah yang dalam keadaan usang dipotong sebanyak RM58 juta. Bantuan untuk kesihatan mental yang kini lebih kronik hanya RM24 juta ataupun 3 kali lebih rendah berbanding jasa. Yang lebih aneh, pejuang negara Barisan Hadapan hanya mendapat bayaran sekali sahaja sebanyak RM500 ataupun keseluruhannya yang berjumlah RM50 juta, iaitu 1.6 kali lebih rendah berbanding jasa. Yang paling mengecewakan adalah tidak ada langsung potongan gaji walaupun 1% oleh menteri-menteri untuk berkongsi beban rakyat. Bekas ahli majlis penasihat kerajaan Pakatan Harapan itu berkata ekonomi dunia dijangka akan terus berada dalam keadaan suram tahun depan. COVID-19 tidak akan hilang pada 1 Januari 2021. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menganggarkan sukar mendapat vaksin yang selamat dan berkesan sehingga akhir tahun 2021. Kita harus jujur menghadapi realiti. Kita mahukan belanjawan yang mesra rakyat kerana mahu tidak mahu inilah kerajaan yang kita ada. Maka adalah dirayu supaya belanjawan ini digubal semula jika kerajaan jujur dan ikhlas prihatin
akan nasib rakyat. Maaf saya katakan, tetapi mereka yang merangka belanjawan ini jelas tidak faham ekonomi, dakwanya. Apa yang diulas oleh pakar ekonomi ini turut dibangkitkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Wakil Rakyat Pakatan Harapan dalam perbahasan di Parlimen. Maknanya, mereka lebih prihatin dan berpengetahuan dalam bidang ekonomi berbanding ahli Parlimen Perikatan Nasional. Hakikatnya, belanjawan ini dirangka untuk memanjangkan hayat politik pemimpin Perikatan Nasional tanpa peduli kepada isu ekonomi rakyat atau negara.